Vivi Fazrudin mohon maaf lepaskan jawatan dalam Fashion Valley. Wah. Okey guys, berikutan dengan isu yang meletup dekat Malaysia sekarang ni, iaitu kerugian melibatkan dua GLICs lah, iaitu Khazanah dan juga PNB yang sebelum ini dilaporkan melabur di dalam Fashion Valley dan kemudian mereka mengalami kerugian lah. Jadi tuan punya badan iaitu Vivi pun telah tampil membuat statement. Bukan itu sahaja dua lagi syarikat GLIC iaitu Khazanah dan juga PNB, diorang pun telah tampil juga buat statement. Okey, jom kita go through satu persatu mengenai statement-statement yang diberikan ni. Kalau kita tengok statement daripada Vivi ni, dia kata dia mengambil tanggungjawab penuh lah daripada apa yang berlaku dekat FV ni. So di atas rasa tanggungjawab tu, dia letak jawatan dan keluar daripada FV. Dan lepas tu dia pun mohon maaf kepada pelabur-pelabur yang sebelum ni percaya dengan perniagaan FV dan atas sebab itu dia minta maaf lah. Okey, lagi satu apa yang dicakap di dalam dia punya statement. Nah, ini sangat menarik perhatian saya Dia cakap antara faktor kerana disebabkan mereka grow terlalu pantas. Dalam keadaan dia grow terlalu pantas tu, dia tidak ada plan untuk hari-hari kecemasan lah ataupun rainy days. Ini yang berlaku semasa pandemik COVID-19 apabila mereka tidak ada persediaan yang sewajarnya dan ini telah memberikan kesan yang sangat besar lah kepada perniagaan FV. Sebab kita tahu perniagaan FV ni dia start drop bermula daripada krisis ekonomi akibat daripada pandemik COVID-19. Sebenarnya dalam bisnes ni kita akuilah bahawa rugi untung tu itu perkara biasa. Cuma dalam konteks FV ni yang menjadi isunya adalah apabila dia melibatkan dana daripada GLIC lah. Dan seterusnya, kedua-dua syarikat GLIC iaitu Khazanah dan juga PNB pun mereka pun telah pun membuat statement yang berasingan mengenai keputusan pelaburan mereka dekat FV. PNB ada cakap pelaburan mereka dekat FV ni follow detail evaluation. Diorang juga mengakui bahawa bisnes FV ni terkesan teruk akibat daripada pandemik COVID-19. Sementara itu, Khazanah pula cakap bahawa keputusan mereka untuk melabur dalam FV ini adalah sebahagian daripada usaha untuk menyokong syarikat-syarikat Bumi Putra. Dan walaupun syarikat ni telah mengambil pendekatan untuk rationalize diorang punya cost, akan tetapi keadaan tetap mencabar bagi diorang, especially dalam tahun antara 2022 sehingga 2023 dengan mengambil kira difficult fundraising environment. Okey, daripada komen-komen yang saya baca, ada yang cakap bahawa FV ni adalah sejenis tech companies dan ia adalah nature bagi kesemua tech companies untuk rugi dahulu sebelum mereka membuat keuntungan. Dan ada juga yang mengambil contoh Grab misalnya. Dia orang rugi bertahun-tahun, in fact sekarang ni pun dia orang masih lagi rugi. Tapi kenapa dalam keadaan rugi tu, dia orang terus sustain dia orang punya bisnes. Okey, ada satu perkara yang kita tak nampak dekat sini Okey, bagi tech companies, mereka memang rugi pada peringkat awal. Tapi pada masa yang sama, dalam keadaan mereka rugi tu, jumlah users akan meningkat. Apabila jumlah users meningkat, walaupun dalam keadaan di mana bisnes mereka rugi, akan sampai satu point di mana ia akan mencapai break even. Dan selepas break even tu, diorang dapat profit lah. Nature bagi tech companies ni memang macam ni. Tapi kalau dalam keadaan FV ni, adakah diorang punya users dia semakin meningkat ataupun tidak? Information ni saya tak ada, tapi kalau korang ada, tolong share dekat ruangan komen. Tapi dalam satu keadaan di mana kalaulah FV ni masih rugi, tapi jumlah users dia meningkat, kita boleh samakan karakteristik diorang ni dengan tech companies lah. Tapi kalau tidak, chances untuk diorang dapatkan keuntungan pada masa hadapan seperti mana tech companies yang lain, itu mungkin menjadi persoalan lah. Sementara tu ada juga yang komen bahawa kerugian yang kita dapat daripada GLICs ni dia justify lah since GLICs ni pun dia dah buat banyak untung. Setakat rugi 40 juta lebih tu bukanlah banyak sangat bagi GLICs. Okey, benda ni pun saya setuju juga. Tapi untuk kita yakinkan rakyat biasa dekat luar sana, itu susah. Kenapa saya cakap macam tu Sebab pelabur-pelabur ASB misalnya yang diorang hidup dalam keadaan yang biasa-biasa, sederhana dan pada masa sama diorang melabur dalam ASB, diorang nampak kerugian PNB ni rasa macam tak sedap hati lah, betul tak? Dan pada masa yang sama pun Vivi pun menampilkan kehidupan yang mewah. Dalam keadaan yang sedemikian rupa, bila orang yang melabur di dalam ASB dan juga bagi kepercayaan kepada PNB ni nampak kerugian ini berlaku, itu yang mendatangkan rasa yang tidak sedap lah. Lagi satu guys, apa yang saya nampak dekat sini, at least kita ada rasa tanggungjawab dan juga buka mata kita untuk buat reform ke atas GLIC. Yalah kan kita cerita pasal reform, economic reform, government punya, departments punya reform, ministry punya reform.
Tapi satu lagi yang kita kena reform pun, mungkin kita boleh bagi pertimbangan adalah GLSC. Pelaburan GLSC di dalam syarikat-syarikat macam ni, dia perlu ada limit lah, dia perlu ada had. Ada yang cakap bahawa 10% tu mungkin terlalu sikit, is too conservative. Okay, fine, kita boleh naikkan lah. Tapi tak semestinya kita naikkan sampai tahap di mana GLSC ni pegang lebih daripada 50%. Dengan peratusan pemegangan saham yang besar macam ni, kalaulah syarikat tu tak berjaya, of course lah GLSC tu akan mengalami kerugian macam ni, betul tak? Jadi, persoalan yang lebih penting dekat sini, what's next? Adakah Fashion Valley ni berupaya untuk kembali pulih pada masa hadapan, kembali bangkit pada masa hadapan? Jawapan itu sebenarnya terletak pada korang sendiri, adakah korang akan terus support jenama ni? Kalau korang sendiri support dan sokong jenama ni, insyaAllah mereka boleh bangkit semula. Okey, kalau korang ada sebarang komen ataupun pandangan mengenai isu ni, boleh letak dekat ruangan komen. Bagi saya banyak-banyak like dan sharekan video ni ramai-ramai.